Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini. Walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah semoga para pelajar terus istiqamah untuk mendapatkan ilmu dalam proses pembelajaran kita ini, insya-Allah. Saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku teks kafah, pelajaran fiqh shalah. Fiqh shalah tahun 3 di bawah tajuk yang ke-9 iaitu khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Kita dah bincang dah apa itu khusyuk, apa itu khusyuk menurut bahasa dan apa itu khusyuk menurut Al-Quran. Dan terdapat dua jenis khusyuk. Jadi saya minta para pelajar untuk membuka buku ini pada muka surat 38, iaitu buku fiqh shalah tahun 3, muka surat 38, untuk kita bincangkan lagi tentang khusyuk ni. Iaitu dalam muka surat 38 yang di atas sekali, kelebihan khusyuk ketika solat. Apa kelebihan ataupun hasil yang boleh kita perolehi daripada kita melakukan ibadah kita, solat kita dengan khusyuk. Yang pertama disebut di sini dalam buku ini, menghalang perbuatan keji dan mungkar. Dengan sebab kita solat yang khusyuk, dia boleh menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mampu untuk menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu dapat mencegah diri seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Solat yang macam mana? Solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk, yang betul-betul memberi perhatian sungguh-sungguh dalam solatnya. Yang kedua, ianya akan mendapat pahala. Dan dengan sebab kita sembahyang, kita dapat pahala. Dan kekhusyukan kita dalam solat itu juga akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahala. Kalau tidak khusyuk, artinya kita lalai dalam sembahyang, mungkin pahala kita akan kurang daripada yang sepatutnya kita perolehi. Baik, yang ketiganya dikatakan kelebihan bagi orang yang khusyuk ketika solat ialah dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dapat ingat akan Allah Taala walaupun dalam sembahyang. Bukan di luar sembahyang ingat Allah Taala, tapi dalam sembahyang lebih-lebih lagi ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi menta'arifkan amalan kita ni ataupun perbuatan amal kita ini mestilah di atas sifat ihsan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ihsan? Iaitu kita ni beribadah seolah-olah Allah sedang memerhati akan kita. Allah sedang memerhatikan akan kita. Sebab itu setiap kelakuan kita itu, kita mesti merasai bahawa Allah sedang melihat apa yang kita buat. Bila mana seseorang itu melihat akan pekerjanya, kalau dalam pekerjaan bos melihat anak buah dia bekerja, tentu anak buah dia, pekerjanya buat sungguh-sungguh pekerjaan tersebut. Tapi kalau bosnya tak ada, mungkin mereka berlebih kurang dalam kerja-kerja yang disuruh oleh bos mereka. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita anggap bahawa Allah itu Tuhan kita, tentulah ketika kita beribadah, kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Kerana apa? Allah sentiasa melihat atas perbuatan kita. Baik, yang keempatnya disebut dapat mendidik akhlak yang mulia. Dengan sebab khusyuk dengan sembahyang ni, khusyuk dalam sembahyang ni, dia akan membina peribadi kita ini, akhlak kita dengan akhlak yang terbaik berdasarkan apa yang telah kita laksanakan dalam sembahyang. Sembahyang kita khusyuk sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar sembahyang juga kita kena khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan khusyuk ketika solat. Baik,
Ada 6 perkara yang menghadirkan khusyuk dalam solat. Macam mana kita nak mendapatkan solat kita khusyuk supaya tidak lalai dalam solat? Ada 6 perkara disebut di sini. Yang pertama, menghadirkan hati ketika menunaikan solat dengan membuang segala yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan solat, kita buang jauh-jauh. Kita tumpu sungguh-sungguh pada amalan solat ataupun semayang yang kita nak kerjakan ini. Kita amat-amati maksudnya. Kita sentiasa mengamat-amati. Bermula daripada takbiratul ihram. Lepas ni aku kena baca sunat doa iftitah. Lepas ni kena baca rukun solat iaitu sembahyang, iaitu membaca Fatihah. Kita sentiasa mengamat-amati rukun-rukun selepas ni nak buat apa, selepas ni nak buat apa. Itu tandanya kita menghadirkan hati kita ketika solat. Serta membuang perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Yang kedua, berusaha memahami segala perkara yang dilakukan dalam solat sama ada perbuatan atau bacaan. Perbuatan pun kita sedar kita ni sedang buat apa. Apatah lagi dalam soal bacaan, kita dapat mengetahui ataupun memahami apa yang kita ucapkan. Kalau kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita mengamati bacaan kita itu dengan cuba untuk memahami maksud daripada ayat yang kita baca. Itulah perkara yang akan mendatangkan solat kita secara khusyuk. Baik, yang ketiga, merasa kebesaran Allah, iaitu dengan merasai diri terlalu kerdil di hadapan Allah. Kita kena jadi orang yang tawadhu', iaitu rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidak memiliki apa-apa. Semuanya apa yang kita ada adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mesti jadikan kita ini orang yang sentiasa membesarkan Allah, merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat hadir hati kita khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, merasai terhadap keagungan Allah dan seksanya. Bukan sekadar kita merasai keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan kehebatan seksaan Allah. Kita kena sedar. Itu menjadikan kita di kalangan orang yang khusyuk dalam solat. Yang kelima, sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah. Mudah-mudahan solat yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah. Kita mengharapkan amalan sembahyang yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk mendapatkan khusyuk. Untuk mendapatkan khusyuk supaya hati kita tidak lalai dalam sembahyang, kita mesti ingat bahawa apa yang kita kerjakan itu kita mengharapkan bahawa ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah tersebut. Baik, yang keenam, merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan yang terdapat dalam solat. Kita kena ada perasaan malu di atas kesalahan, kekurangan, kesilapan yang kita lakukan dalam solat. Barulah kita akan mendapat hadir diri kita dalam solat tersebut dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini, untuk kita memahami bagaimana kelebihan bagi orang yang mendapat khusyuk dalam solat dan bagaimana ataupun 6 perkara yang boleh menjadikan kita ini dapat menghadirkan khusyuk dalam solat. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.